Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nuriela binti Masyari dan saya berkos peruncitan. So, saya nak temu ramah sikit tentang gotong royong, boleh ke? Boleh? Mula tu boleh tak perkenalkan diri dulu? Okay. Saya Nur Syafiqah binti Ahmad. Saya penduduk Perda Sungai Berang. Saya bekerja sendiri. Okey. Okey, nak tanya sikit, apa yang awak faham tentang gotong royong? Gotong royong Mm-mm. royong ni macam mengemas ataupun membersihkan kawasan secara bekerjasama, macam membersihkan kawasan masjid, taman permainan, tempat-tempat macam kawasan perumahan. Macam kalau Perda, gotong royong untuk membersihkan kawasan kediaman kami lah. Okey, faham. Perumahan. Okey, boleh bagi tahu sikit antara contoh yang tempat apa gotong royong? Tempat bergotong royong macam kalau Perda ni macam kawasan di tepi-tepi jalan, macam tu. Di kawasan utama macam kawasan masjid, kawasan taman permainan untuk kanak-kanak, kawasan untuk jawatan kampung, untuk ahli jawatan kuasa kampung untuk bermesyuarat di situ juga, dan kawasan rekreasi macam gelanggang futsal. Okey. Lepas tu boleh bagi tahu sikit apa kepentingan gotong royong ni? Okay, kalau yang kita tahu kepentingan gotong royong ni, dia dapat mengeratkan silaturahim lah. Satu lagi dapat memupukkan semangat kejiranan antara kawasan Kedah ni. Dia macam lagi kita buat gotong royong tu, lagi macam kita lebih erat lah hubungan kita dengan sesama penduduk tu. Tak macam kita boleh dah kenal satu sama lain. Okey, faham. Kemudian nak tanya, mengapa amalan gotong royong ni semakin pudar di kalangan masyarakat? Semakin pudar lah. Kalau kita nampak semakin pudar ni, macam maybe seorang tu mengamalkan sikap penting diri ataupun terlampau sibuk dengan urusan sendiri lah. Macam dia tak kisah tentang orang lain lah. Dia macam satu tu macam dia terlalu sibuk lah. Okey, soalan seterusnya, apakah usaha yang dapat meningkatkan amalan gotong royong ni? Usaha awak untuk menaikkan amalan gotong royong ni? Okay, usaha saya? Okay, usaha saya, kalau usaha saya macam lagi, okay, saya sebagai nak kata orang muda lah dekat dalam Perda tu, saya akan mengajak untuk macam buat gotong royong ni secara berkala, dalam macam contoh sebulan tu dalam 2 kali, pada hujung minggu, pada minggu penduduk, nak kata majoriti penduduk tu free lah untuk bergotong royong ni. Macam buat mesyuarat lah. Buat secara, lepas tu mesyuarat, lepas tu seterusnya macam mengadakan jadual. Okay, contoh minggu pertama ni orang sekian-sekian tak dapat nak join, jadi pada minggu kedua diorang boleh join. Macam semua akan sertai lah gotong royong tu, macam tak terkecuali. Jadi sampai gotong royong ni akan buat macam jadi amalan lah. Okey, faham. Okey, soalan seterusnya. Okey, bagaimanakah amalan gotong royong ni dapat memupuk perpaduan kaum? Okay, kalau macam penduduk Kedah ni macam majoriti Melayu, tapi ada juga macam setengah tu berbangsa Cina dengan India. So kalau dalam bergotong royong ni, dia tak resis, semua buat benda yang sama. Jadi dekat situ lah kita boleh mengambil berat lah antara sesama kaum. Macam tu. Okay. Macam tak ada beza antara kaum ni. Tak mengira bila kaum apa-apa pun lah.
Tidak. Macam tak meninggikan kaum-kaum yang lain lah. Tak boleh nak kata macam Felda tu majoriti je Melayu. Tak boleh, pentingkan Melayu saja, tak boleh. Kena adil. Okay. Di situ orang akan pandang. Di situ juga orang akan nampak perpaduan kaum tu dipupuk. Okay. Okay, yang tu saja saya nak tanya. Terima kasihlah sudi meluangkan masa untuk saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Saya start sekarang ya. Baiklah. Okay. Boleh kenalkan diri tak, nama dan umur? Nama penuh. Start dari siapa tu? Razik Akmal. Nama saya Muhammad Razik Akmal Beramdi, berumur 17 tahun. Boleh saya tahu berapa lama dah duduk dekat dalam Felda tu? Duduk daripada kecil lagi, dalam 2005 duduk sini. 2006. Lama dah lah. Lama lah, daripada kecil lagi. Okay. Boleh cakap Okay. Sekarang saya akan nak tanya, apakah yang dimaksudkan dengan gotong royong? Secara saintifik. Konsep gotong royong bermaksud mengerjakan atau mengusahakan secara bersama-sama. Okay. Yang soalan kedua, apakah contoh tempat-tempat yang boleh bergotong royong? Gotong royong ni boleh buat di surau, rumah anak yatim, rumah gemas, macam tu lah. Cari tempat lagi, taman permainan kan, gitu lah. Apa kepentingan bergotong royong ni dalam kehidupan kita? Merupakan ukhuwah atau persaudaraan antara rakyat Malaysia dengan rakyat kampung kan. Okay, ini soalan keempat. Kenapa amalan gotong royong ni semakin pudar dalam masyarakat? Di kalangan masyarakat sekarang, kebanyakan malas, malas nak buat kerja. Betul. Betul lah. Okey, soalan kelima. Apakah usaha untuk tingkatkan amalan gotong royong? Ibu bapa peranan ibu bapa lah. Ibu bapa sewajarnya menanamkan amalan gotong royong kepada anak-anak sejak di dalam buayan lagi, supaya amalan gotong royong ni berterusan. Okey. Okey, soalan yang terakhir. Bagaimana gotong royong dapat memupukkan semangat perpaduan? Amalan gotong royong ini selalu diterapkan sejak di sekolah rendah, menengah. Anak-anak kecil harus dibiasakan bersama-sama. Okey, terima kasih. Sorry ya mengganggu. Tak apa. Tak ganggu pun. Okey. Habislah PJ. Soal lah kau PJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Boleh kenalkan nama dan umur? Nama penuh. Nama saya Mufaizah bin Muhammad Fanah. Berumur 22 tahun. Boleh saya tahu berapa lama dah awak duduk dekat Felda? Dah 22 tahun. Dari kecil lah. Dari kecil lah. Lahir pun dekat Felda lah. Memang orang Felda. Okey. Tak, lahir dekat Teluk Intan. Lahir Teluk Intan. Okey. Minta maaf, silap pula. Okey. Okey, soalan saya yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan gotong royong?
Sebarang aktiviti kerja dan dilaksanakan secara bersama-sama boleh dianggap sebagai gotong royong. Okey, betul. Soalan seterusnya, apakah contoh tempat yang boleh bergotong royong? Seperti masjid, rumahan, taman-taman, macam tu lah. Okey. Apakah kepentingan bergotong royong? Merapatkan ukhuwah atau persaudaraan antara penduduk setempat. Gotong royong dapat membersihkan kawasan atau alam sekitar. Betul-betul. Soalan keempat. Kenapa amalan gotong royong semakin mudah dalam masyarakat kita? Kesibukan. Macam saya pun dulu masa free boleh lah buat sikit-sikit, sekarang dah sibuk. Susah lah, sibuk. Tak boleh nak gotong royong, tak dapat nak join lah gotong royong. Okay. Apakah usaha untuk tingkatkan amalan gotong royong? Amalan gotong royong. Peranan ibu bapa, ahli keluarga dan guru-guru amat penting untuk mendidik anak-anak muda dan mendekatkan diri dengan aktiviti gotong royong. Betul-betul. Okey, ni soalan yang terakhir. Bagaimanakah gotong royong dapat memupuk perpaduan kaum? Badan-badan kerajaan atau sukarelawan harus bergerak lebih maju dan efektif dalam usaha menaikkan semangat gotong royong kembali. Okey. Itu saja soalan-soalan saya. Terima kasih. Sorry ganggu petang-petang macam ni. Tak apa, sama-sama. Okey. Assalamualaikum. Tujuan saya buat interview ni adalah untuk mengkaji mengenai gotong royong yang dijalankan di Sungai Berang. Awak intro? Nama saya Muhammad Fikri bin Abdul Majid. Daripada kelas DTK 5A, SEM 5. Okey, kita proceed untuk soalan yang pertama. Okey, boleh. Apa yang dimaksudkan dengan gotong royong? Okey, apa yang maksudkan dengan gotong royong? Gotong royong bermaksud sebuah kerjasama ataupun bekerja secara kelompok antara sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Okey, untuk soalan yang kedua, apakah antara contoh tempat yang boleh kita bergotong royong? Okey, contoh tempat yang boleh kita gotong royong antaranya ialah membersihkan kawasan perumahan bersama jiran tetangga, kawasan sekolah bersama rakan-rakan, dan kawasan yang dilanda banjir, kemudian membaik pulih kawasan masjid dan bergotong royong membantu persiapan majlis perkahwinan. Okey, untuk soalan yang ketiga, bagi awak apakah kepentingan amalan bergotong royong ini? Okey, kepentingan amalan bergotong royong ialah untuk mengeratkan hubungan silaturahim di kalangan masyarakat ataupun kaum. Okey, kita proceed untuk soalan nombor 4. Mengapakah amalan bergotong royong ini semakin pudar di kalangan masyarakat? Okey, amalan bergotong royong ini semakin mudah di kalangan masyarakat ialah kerana kekurangan masa. Hal ini kerana ramai menghabiskan sebahagian besar dari masa mereka untuk bekerja dan mencari rezeki dan mereka tidak mempunyai masa untuk bergotong royong. Selain itu, bantuan teknologi juga mendorong masyarakat untuk kurang mengamalkan aktiviti gotong royong ini. Okey, untuk soalan nombor 5, apakah usaha yang dapat meningkatkan amalan gotong royong? Ya, antara usaha yang dapat
meningkatkan amalan bergotong royong ialah seperti membuat kempen tentang pentingnya amalan bergotong royong. Okey, untuk soalan yang terakhir, bagaimanakah amalan bergotong royong ni dapat memupuk perpaduan kaum? Okey, amalan bergotong royong ni dapat memupuk perpaduan kaum dengan cara mengadakan gotong royong bagi menjayakan program sambutan bulan kemerdekaan. So daripada situ, perpaduan masyarakat akan terjalin secara langsung ataupun secara tidak langsung. Okey, terima kasih Fikri atas interview. Dah habis. Sama-sama. Okay, hai. Assalamualaikum Kak. Hari ini saya nak interview Kak tentang tahap kesedaraan dalam amalan bergotong royong. Boleh Akak kenalkan diri Kak? Hai, nama Akak Natasha, umur 22. Akak penduduk dari Felda Sungai Berang. Okey. Kita akan proceed dengan soalan interview. Okey, soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan bergotong royong? Okey, gotong royong ni adalah satu aktiviti yang dilakukan secara beramai-ramai. Biasanya aktiviti pembersihan macam itulah. Okey. Soalan kedua, apakah antara contoh tempat yang kita perlu bergotong royong? Tempat yang kita perlu bergotong royong macam kawasan perumahan yang ada kotor ataupun macam satu kawasan tu kalau ada denggi ke apa, so kita bersihkan secara ramai-ramai dengan jiran. So dekat kawasan sekolah ke, macam nak cat kelas, dinding, nak hias kelas tu ramai-ramai dengan kawan. Okey, soalan ketiga, apakah kepentingan amalan bergotong royong ni? Kepentingan amalan bergotong royong ni secara tak langsung kita boleh eratkan hubungan silaturahim antara jiran. Dari jiran kita tak kenal tu kita kenal. So dari orang yang kita tak pernah rapat pun kita jadi rapat. Selain tu kita boleh ringankan beban orang lain. Bila ramai-ramai buat satu kerja tu lagi cepat siap lah kerja tu. Okey. Okey, soalan keempat. Mengapakah amalan bergotong royong ni semakin pudar dalam kalangan masyarakat? Amalan bergotong royong ni semakin pudar dalam masyarakat sebab ada sesetengah orang tu diorang kesibukan kerja, sibuk dengan hal penting, urusan lain. So diorang tak ada masa untuk join aktiviti ni. Selain daripada tu ada juga orang yang jenis tak bersosial, jenis tak rapat dengan orang lain apa semua. So diorang tak boleh diorang tak berminat untuk join aktiviti gotong royong tu lah. Okey, soalan kelima pula. Apakah usaha yang boleh meningkatkan amalan bergotong royong ni? Okey, usaha tu macam pihak sekolah atau ketua kampung kat perumahan tu patut memainkan peranan yang penting lah dari segi aktiviti ni, menganjurkan aktiviti gotong royong yang apa-apa aktiviti yang kita boleh buat ramai-ramai. So dari situ lagi rapat lah hubungan antara satu sama lain. Okey, soalan terakhir pula. Bagaimanakah amalan bergotong royong ni dapat memupuk perpaduan kaum? Amalan bergotong royong ni dapat memupuk perpaduan kaum dengan cara mengadakan aktiviti gotong royong. Secara tak langsung hubungan lagi terjalin lah antara satu sama lain.
Okay. Terima kasih kan sebab sudi luangkan masa yang saya untuk interview. Okay, sama-sama. Terima kasih. Sama.